Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Suzain Farm. Saya Subhi Zamani. Okey, kali ni saya nak sambung lagi perkongsian saya dengan anda. Baik, video yang lepas saya ada kongsikan cara macam mana kita nak laporkan kepada pihak perkhidmatan. Saya juga ada kongsikan cara-cara atau langkah yang perlu kita ambil sekiranya terdapat kelahiran baru bagi haiwan peliharaan anda. Okey, ini hanya tertakluk kepada haiwan peliharaan yang dilindungi dan mempunyai lesen ataupun permit khas untuk memelihara sahaja. Okey, jika sebelum ni saya kongsikan macam mana cara kita nak buat surat, so kali ni saya nak kongsikan pula langkah-langkah yang seterusnya. Seperti yang kita ketahui sebelum ni, jika terdapat kelahiran yang baru bagi haiwan peliharaan kita, antara tindakan yang perlu kita ambil adalah yang pertama, kita perlu maklumkan segera kepada pihak perkhidmatan sekiranya haiwan kesayangan anda seperti burung telah mula bertelur. Okey? Sekiranya haiwan anda itu sudah mula bertelur, kita perlu maklumkan segera kepada pihak perkhidmatan. Okey. Buat satu surat seperti mana surat yang saya tunjukkan sebelum ni, tetapi tajuknya kita ubah kepada bertelur. Okey? Itu adalah langkah pertama yang kita harus buat sekiranya haiwan anda sudah pun bertelur. Okey, yang kedua, apabila telur tersebut telah menetas, kita perlu buat sekali lagi makluman kepada pihak perkhidmatan mengatakan haiwan kesayangan anda itu telah pun menetas. Okey? Itu adalah dua langkah-langkah pertama yang saya kongsikan kepada anda sebelum ni. So, sekarang ni, kita berpindah pula kepada step yang seterusnya, iaitu yang ketiga, kita perlu menunggu lawatan daripada pihak perkhidmatan terlebih dahulu. Okey, setelah kita membuat makluman kepada pihak perkhidmatan mengatakan bahawa haiwan kesayangan anda itu telah pun menetas, maka pihak perkhidmatan akan datang ke premis anda untuk tengok sendiri keadaan induk kesayangan anda itu beserta dengan anak-anak yang baru menetas tadilah. Okey, yang keempat, setelah selesai lawatan, kita perlu menunggu maklum balas daripada pihak perkhidmatan terlebih dahulu. Okey, setelah kita dapat maklum balas daripada pihak perkhidmatan mengatakan bahawa kita telah layak untuk menambahkan lesen yang baru kepada induk yang baru lahir tadi. So, selepas daripada maklum balas itu, barulah kita pergi buat penandaan kepada induk yang baru lahir tadi. Okey, so step yang keempat adalah kita buat penandaan kepada induk yang baru lahir. Dan akhir sekali, untuk step yang terakhir adalah kita bawa dokumen yang diperlukan dan submit kepada pihak perkhidmatan. Barulah selepas itu, lesen yang baru untuk anak induk sangkonia ataupun anak induk haiwan kesayangan anda yang baru lahir tadi akan dikeluarkan. Okey, so itulah dia antara langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita nak keluarkan lesen yang baru kepada induk yang baru lahir. Okey, ini adalah step-step yang perlu kita lakukan untuk kita nak daftar kelahiran bagi kelahiran baru untuk anak induk haiwan kesayangan anda. Okey, saya baru saja dapat panggilan daripada pihak perkhidmatan yang mengatakan bahawa saya telah layak untuk menambahkan lagi lesen pemilikan untuk anak induk sangkonia saya yang baru lahir baru-baru ini sebanyak 5 ekor. So, 2 minggu yang lepas, pihak perkhidmatan telah pun datang ke premis saya dan mereka telah membuat tinjauan lah. Mereka membuat tinjauan terhadap induk sangkonia saya dan juga anak induk yang baru lahir itu. Jadi, kali ini saya nak kongsikan dengan anda semua langkah seterusnya yang perlu kita ambil setelah kita dah menerima lawatan daripada pihak perkhidmatan dan juga kita dah mendapat maklum balas daripada pihak perkhidmatan, iaitu langkah yang ketiga adalah kita membuat penandaan kepada anak induk sangkonia kita yang baru lahir itu. Okey, untuk penandaan ini, anda perlu pergi ke kedai-kedai haiwan peliharaan yang sah dan mendapat kelulusan daripada pihak perkhidmatan untuk membuat penandaan kepada haiwan-haiwan yang dilindungi. Okey, untuk kita nak kenal pasti kedai-kedai yang mendapat kelulusan daripada pihak perkhidmatan ini, anda boleh rujuk dengan pihak perkhidmatan yang terdekat dengan tempat anda. Okey, berkenaan dengan penandaan ini, anda perlu pastikan betul-betul status panel penandaan yang anda nak pergi ni.
Okey, pastikan panel penandaan anda ini sah dan memiliki permit yang diluluskan oleh pihak penelitian. Ini adalah untuk mengelakkan daripada timbulnya isu di mana resit penandaan anda itu tidak diluluskan dan juga tidak diterima oleh pihak penelitian. Anda mungkin tidak akan dapat untuk apply lesen yang baru untuk anak induk sangkuni anda yang baru lahir. Jadi, pastikan anda periksa terlebih dahulu status panel anda dengan pihak penelitian. Okey? Tidak semua kedai haiwan peliharaan ini mendapat kelulusan dan menjadi panel penandaan yang sah. Okey, penandaan ini juga terdapat beberapa jenis. Ada yang perlu menggunakan gelang kaki ataupun cincin kaki. Ada juga yang perlu menggunakan microchip. Dan ada juga yang kita perlu buat kedua-duanya sekali. Bagi haiwan-haiwan yang bersaiz kecil, kita hanya perlu membuat gelang kaki ataupun cincin kaki sahaja. Bagi haiwan yang besar, kita perlu membuat microchip ataupun kita perlu membuat kedua-duanya sekali. Okey, bagi haiwan-haiwan peliharaan yang bersaiz kecil seperti sangkuna, kita hanya perlu membuat cincin ataupun gelang kaki sahaja sebagai penandaan. Untuk kos penandaan ini adalah bergantung kepada jenis-jenis haiwan peliharaan anda yang anda nak tandakan. Harga kos penandaan ini juga bergantung kepada saiz ring ataupun gelang kaki tadi dan juga bergantung kepada jenis-jenis microchip. Okey, namun begitu, harga kos penandaan ini juga tertakluk bergantung kepada kedai-kedai haiwan peliharaan yang membuat penandaan ini. Ini kerana ada sesetengah kedai yang meletakkan harga yang tinggi dan ada juga kedai yang meletakkan harga yang rendah. Akan tetapi, ini adalah tertakluk kepada kualiti yang disediakan oleh kedai-kedai haiwan tersebut. Ada yang menggunakan kualiti barang yang lebih mahal dan ada juga yang menggunakan kualiti barang yang sedikit murah. Jadi, harga dia akan berbeza. Okey, setelah kita dah siapkan penandaan tu dan kita dah dapat dia punya resit penandaan, barulah kita sediakan pula dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita submit kepada pihak penelitian. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Okey, dokumen yang diperlukan untuk kita submit kepada pihak penelitian semasa proses kita nak apply lesen yang baru atau kita nak apply lesen penambahan untuk anak induk sangkuna yang baru lahir tadi adalah yang pertama, kita perlu sediakan satu keping salinan IC pemilik asal. Yang kedua, kita perlu sediakan satu salinan lesen pemilik asal ataupun lesen induk asal dan berserta dengan lesen original. Okey? Dan yang ketiga, kita perlu sediakan resit penandaan. Okey, setelah kita cukup ketiga-tiga dokumen ni, barulah kita submit kepada pihak penelitian. Okey, setelah itu, selepas kita membuat pembayaran kepada pihak penelitian, barulah kita akan mendapat lesen yang baru ataupun lesen penambahan untuk induk sangkuna kita yang baru lahir tadi. Okey, berkenaan dengan lesen untuk anak induk sangkuna yang baru lahir tadi, anda boleh membuat pilihan sama ada anda nak gabungkan lesen anak induk ni dengan lesen induk yang asal ataupun anda nak apply lesen yang berasingan dengan lesen yang asal. Okey? So, dua pilihan ni anda boleh pilih di kaunter penelitian. So, anda boleh beritahu dia sama ada anda nak gabungkan sahaja lesen anak induk ini dengan induk yang asal ataupun anda nak asingkan lesen di antara induk dan juga anak yang baru lahir tadi. Jika anda nak gabungkan sekali lesen asal induk sangkuna dengan anak induk yang baru lahir ni, maka anda perlu membayar kos untuk kedua-duanya sekali. Maksudnya di sini, contoh, jika lesen asal terdapat 2 ekor sangkuna dan anda nak apply untuk 3 ekor anak yang baru lahir, maka anda perlu membayar kos sebanyak 5 ekor. Okey, kos ini adalah termasuk 2 ekor induk asal dan juga 3 ekor
untuk anak induk yang baru lahir. Okey, ini adalah jika anda nak gabungkan kedua-duanya sekali di dalam satu lesen. Okey, jika anda ingin mengasingkan lesen di antara lesen induk dan juga lesen untuk anak yang baru lahir ini, maka anda hanya perlu membayar untuk kos anak yang baru lahir ini sahaja. Jika anda nak daftar untuk 3 ekor, maka anda perlu bayar kos untuk 3 ekor ni sahaja. Okey. So ini adalah pilihan yang anda boleh buat semasa anda nak apply lesen nanti di perkhidmatan. Okey, untuk harga lesen haiwan peliharaan ini dia adalah tidak sama ataupun dia berbeza mengikut spesies-spesies haiwan yang dilindungi. Jadi harga dia tertakluk kepada jenis-jenis haiwan yang dilindungi tersebut. Okey, untuk spesies Sankonia ni harga lesen dia hanyalah RM10 saja untuk seekor. Okey, untuk proses ataupun prosedur pelesenan ni dia juga tidak sama. Dia juga berbeza mengikut jenis-jenis ataupun spesies haiwan-haiwan yang tertentu. Jadi apa yang saya kongsikan kepada anda sekarang ni hanyalah proses untuk induk Sankonia ataupun induk parrot yang sama jenis dengan dia. Untuk induk yang lain, dia ada sedikit penambahan untuk prosedur kita nak dapatkan lesen dia. Okey? Ada yang kita perlu melalui proses undian dan juga ada juga yang kita perlu melalui proses permohonan untuk memburu dan menternak contohnya. So proses dan prosedur untuk kita nak dapatkan lesen bagi haiwan-haiwan tertentu ni dia adalah berbeza. So prosedur untuk kita nak apply lesen berbeza mengikut kategori ataupun jenis-jenis spesies haiwan yang dilindungi ni. InsyaAllah saya akan cuba kupaskan berkenaan dengan isu perlesenan ni dengan lebih lanjut pada masa akan datang. Okey, sekarang ni saya nak pergi buat dulu penandaan untuk anak induk Sankonia saya yang baru lahir 5 ekor tu. So, jom kita tengok sama-sama macam mana proses kita nak buat penandaan tu dan apa rupa sebenarnya penandaan tu. Okey, let's go. Okey, sekarang ni saya baru sampai dekat kedai haiwan untuk saya nak buat penandaan induk Sankonia 5 ekor tu lah. So, ni kedai dia. So ni dia punya kedai lah, pet shop ataupun dia punya kedai dia Romeo's Parrot. So kalau anda berdekatan dengan kedai ni, bolehlah datang ke kedai ni untuk membuat penandaan. Sebab kedai ni memang sah, memang diiktiraf oleh perkhidmatan, diberi kuasa oleh perkhidmatan untuk membuat penandaan bagi haiwan liar. Just datang kat sini saja untuk buat. Okey? Okey, jom kita tengok apa yang ada lagi dekat kedai dia. Let's go. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Okey,
Okey, so inilah dia cincin ataupun ring. Okey, penandaan bagi anak induk sangkona saya yang 5 ekor tu yang saya nak buat dia punya lesen. So inilah dia resit penandaan yang saya buat di kedai Romeo Spirit yang terletak di Mergung, Kedah, yang saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi. So inilah dia ring ataupun bentuk cincin penandaan dan juga resit penandaan. Okey, so dua benda ni kita kena bawa submit ke pihak pilitan lah untuk kita keluarkan lesen yang baru. Dan selepas tu ring ni kita perlu pasangkan pada anak induk sangkona kita yang 5 ekor tadilah. So setiap ekor kita akan pasangkan satu ring ni. Okey, sekarang ni jom kita submit ke pilitan pula. Okey, let's go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Okey, itu saja perjalanan macam mana kita nak apply lesen untuk anak induk sangkona yang baru lahir ni. Jadi macam mana? Okey ke tak? Jadi jika anda masih lagi kurang faham ataupun anda masih terdapat apa-apa persoalan yang anda nak ajukan kepada saya, anda boleh saja tulis di bahagian ruangan komen di video ini. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Saya harap apa yang saya kongsikan kepada anda ini dapat memberi manfaat kepada anda. Dan juga apa yang saya kongsikan kepada anda ini dapat sedikit membantu anda. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen video ini, dan jangan lupa untuk tekan butang notification supaya anda tidak terlepas untuk menonton video-video yang menarik yang akan saya kongsikan kepada anda selepas ini. Okey, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Saya Subhi Zamani. Terima kasih kerana menonton channel Suzain Farm. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.